Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari buat semua, buat adik-adik di luar sana kan, saudara-saudari, okay, tuan-tuan, ada puan-puan pun ada, okay. Jadi hari ini Abalan nak mengajak adik-adik untuk kita sembang santai. Kita boleh share apa aktiviti-aktiviti adik-adik, okey, semasa PKPB ni, kan. Kita boleh share apa aktiviti kita, apa yang kita buat sepanjang PKPB ni, kan. Kalau duduk di rumah tu, duduk buat apa tu, kan. Kalau kata ada yang masih bekerja, untuk adik-adik yang mana yang dah lepasan sekolah, yang masih bekerja Grab Food, Food Panda dan sebagainya, pun boleh share. Yang masih bersekolah, sekolah tutup. Jadi bila dah tak sekolah, apa adik-adik buat di rumah, okey, boleh share dengan Abang Azlan. Mana nak tahu boleh jadi ikutan untuk yang lain kan. Sharing is caring. Jadi orang kata apa, aktiviti-aktiviti yang positif. Okey, hai Kak Akmal. Kak Akmal ada buat apa tu? Alright. Bagi pelajar-pelajar yang bersekolahan, semua kita tahu, jadi penutupan sekolah memang mengubah gaya hidup kan. Yang mana kita tahu remaja ni memang kena perlu banyak berada di rumah. Jadi jarak sosial mungkin sangat mencabar lah kan. Dengan kebiasaan yang sebelum ni kita boleh berjumpa, berkawan kan, bersosial dan sebagainya. Tapi kali ni kita banyak masa di rumah kan, sebab dengan penutupan sekolah. Jadi apa aktiviti adik-adik boleh share dengan Abang Azlan hari ni, dengan Abang Lan hari ni. Okey. Macam kami di Kedah masih PKPB, banyak negeri yang masih PKPB. Jadi boleh share kan. Macam di Negeri Sembilan katanya zon merah. Jadi bila duduk di rumah, apa aktiviti-aktiviti adik-adik kan. Boleh share bersama Abang Lan hari ni. Okey, hai Kak Sum. Sihat ke? Alright. Jadi orang tengok bila kita, banyak juga remaja yang mengeluh, yang mengatakan bosan duduk di rumah, tak boleh keluar dan sebagainya. Jadi bila gagal mengadaptasi rutin harian tu kan, jadi memang agak sedih lah, agak sedih, bosan dan sebagainya. Jadi boleh share kan, apa-apa pun aktiviti adik-adik semasa berada di rumah dan sebagainya. Okey. Perubahan pola tidur tu memang berubah, sebab banyak remaja yang sebelum ni kalau kata bangun awal kan, dia dah bangun lewat sebab kelewatan mereka tidur tu. Jadi waktu, orang kata pola tidur tu dah bermula berubah. Jadi saya lihat penggunaan media elektronik ataupun media sosial sekarang ni memang sangat tinggi, sebab itu saja platform yang ada untuk remaja kan. Dengan sosial mereka, ada yang game, menonton filem dan sebagainya. Jadi penggunaan orang kata media sosial memang sangat tinggi lah. Jadi saja kita nak share kan, apa aktiviti remaja kan ataupun adik-adik sepanjang PKPB ni. Okey. Jadi ada juga yang workout di rumah kan. Okey. Ada yang membuat kek, ada yang berniaga online dan sebagainya. Itu adalah satu aktiviti-aktiviti yang orang kata positif dan juga berfaedah
kan? Tapi kita kena ingat ada juga aktiviti-aktiviti yang tak dibenarkan, semasa PKPB ni. Contohnya berlepak ataupun berjumpa dalam orang kata bilangan yang ramai, kan. Jadi itu yang perlu kita ikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okey, jadi ada juga aktiviti-aktiviti yang boleh kita buat semasa PKPB seperti workout. Saya rasa berjoging tak ada masalah, kan. Sebab kita tak berjoging dalam kelompok yang ramai. Cuma sekarang ni aktiviti sukan yang ramai tu tak dibenarkan lah. Okey, macam tu juga bersentuhan dan sebagainya. Jadi kalau ada adik-adik ada aktiviti orang kata yang positif yang adik-adik buat di rumah, apa kata kita share, kita kongsi. Okey, bagus juga kalau kita ramai-ramai berkongsi, mana nak tahu boleh jadi ikutan kepada yang lain, kan. Alright. Jadi kalau nak share apakah orang kata keadaan yang di tempat masing-masing, kan, pun boleh, tak ada masalah. Kita sembang santai hari ni bersama Abang Lan, kan. Alright. Jika ni jika adik-adik bosan, kan. Jika adik-adik bosan duduk di rumah, okey. Kita tahu memang duduk di rumah dalam keadaan yang lama ni amat bosan. Okey. Jadi sebenarnya banyak aktiviti bila kita di kuarantin ni kita boleh buat mengisi masa lapang bila kita duduk di rumah. Okey. Yang pertama, membaca. Masa ni lah kita nak membaca bahan-bahan ilmiah. Okey. Sebab kita tahu membaca tu adalah jambatan ilmu, kan. Jambatan ilmu. Jadi bila kita isi masa lapang kita ni dengan membaca, secara tak langsung kita boleh mendapat banyak ilmu yang kita tahu, kan. Kita banyak daripada ilmu-ilmu yang kita kurang tahu, kita jadi tahu. Alright, okey. Aisara alias, Waalaikumsalam. Alright. Tapi jika sudah bosan, okey, dah bosan, kita cuba tukar topik seketika dengan membaca novel atau sebagainya. Kan, bagi perempuan, gadi-gadi remaja-remaja perempuan, okey, novel cinta, novel seram, cuba kita tukar kepada situ, kan. Ataupun macam-macam genre lagi, kan, bergantung kepada minat masing-masing lah. Itu orang kata menukar topik dan sebagainya untuk kita elak daripada kita kebosanan. Kemudian yang kedua, memasak. Tak semestinya remaja perempuan, remaja lelaki pun boleh, kan. Masak resipi apa-apa yang kita pun resipi baru bersama keluarga, dan jadi dia lebih orang kata lebih mengeratkan lagi hubungan silaturahim tu, hubungan kekeluargaan tu. Okey. Jadi baru-baru ni macam kita tengok tular di media sosial mengenai kopi dalgona, kan. Sedap sangat. Padahal mudah sahaja. Okey. Jadi orang kata itu salah satu contoh bila kita duduk bersama keluarga. Itulah satu contoh, kan.
resepi baru, memasak dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita menonton rancangan kegemaran kita. Kita menonton rancangan kegemaran kita ketika kuarantin ni. Okey. Sebab kita tahu ah, bila masa PKP ni banyak saluran-saluran yang menarik kan. Jadi yang mana kita terlepas pandang, sebab tu dulu kita sekolah kita tak sempat nak tengok. Jadi waktu ni kita boleh tengok TV, kita boleh tengok movie yang kita nak. Okey. Jadi kalau boleh kita tengok dengan orang kata apa, keluarga kita. Sebab dia lebih orang kata lebih mengeratkan silaturahim. Dan yang seterusnya, yang keempat, mengemas ataupun kita membersih rumah. Okay. Sebelum ni kita sibuk, kita keluar pagi pergi sekolah, balik sekolah letih, tak larat dan sebagainya. Jadi bila jadi PKP macam ni, inilah masa kita free, masa kita tak buat apa-apa kan. Kita boleh kemas rumah, kita boleh bersih rumah, kita boleh cuci rumah, ajak abang, ajak ayah ataupun ajak ibu dan sebagainya. Jadi masa ni lah kita guna peluang kita untuk kita mengemas, membersih ataupun mencuci rumah kita kan. Mengajak semua ahli keluarga, kita buat sekali. Okey. Jadi bagus juga sebab kita boleh membunuh kuman atau bakteria kan. Dengan orang kata masalah sekarang ni, masalah Covid ni. Jadi kalau kita buat salah satu keluarga, kita boleh menghindari daripada wabak penyakit dan sebagainya. Okey. Kemudian kita boleh bagi-bagi tugas. Okey, abang cuci kipas, kakak tukar langsir. Habis tu kita buat apa? Kita duduk tengok saja. Alright. Okey, jadi masa ni lah kita pakai kemas-kemas lah. Kemas bilik kita kan, masing-masing kemas bilik masing-masing. Jadi bila ayah, ibu tengok pun seronok je, balik sejuk je mata. Alright. Okey. Yang kelima, seterusnya, masa ni lah kita bersenam di dalam rumah. Kan. Jadi banyak aktiviti kan. Bersenam macam saya kata tadi, workout dan sebagainya. Okey. Tak perlu ke gym dan sebagainya. Di rumah pun kita boleh workout. Kita boleh buka YouTube dan kita follow workout yang ada dalam YouTube dan sebagainya kan. Trainer secara online ada. Jadi itu salah satu, banyak kalau kita nak workout di rumah tanpa ke gym, boleh. Buka YouTube dan tengok caranya kan. Okay. Seperti Zumba dan sebagainya. Pocok-pocok, ajak mak kita buat pocok-pocok. Alright, okay, Sister Ramuna. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay. Jadi itu antara aktiviti kan, yang kita boleh buat sewaktu kita orang kata PKPB ni kan. Walaupun kita tak boleh keluar, walaupun orang kata sosial kita terhad, jadi kita boleh gunakan orang kata cara-cara lain untuk kita sama-sama buat aktiviti, elakkan kita bosan ataupun boring duduk di rumah. Okey. Kalau ada lagi adik-adik yang nak share apa yang adik-adik buat petang ni. Kan. Bila kita, jadi apa yang adik-adik buat? Right. Share dengan Abalan. Okey. Jadi kadang-kadang kita tengok macam baru-baru ni remaja ditahan, okey, berparti semasa PKPB. Itu yang kita bimbang kan. Sebab Covid ni kita tak nampak. Okey, kita tak nampak. Jadi orang kata apa? Kita kena jaga, kena elak diri kita kan. Sebab penyakit Covid ni memang membawa maut. Dan ramai dah yang mati dengan penyakit ni.
Okay, seluruh dunia, bukan kata di Malaysia saja, tapi di seluruh bahkan seluruh dunia mengalami pandemik COVID-19 ni. Jadi uh, bagi kebanyakan remaja memang, remaja dan juga kanak-kanak memang terkesan dengan COVID-19 ni. Ramai yang boring, emosi dan sebagainya. Jadi sebab sosial kita dah berubah. Jadi orang kata satu lagi, masa COVID ni, masa PKPB ni, masa ni lah kita boleh mendekatkan diri dengan ilmu agama, mendekatkan diri dengan Tuhan. Tak kisah agama apa sekalipun, waktu ni lah kita boleh mendekatkan diri dengan Tuhan. Okey? Sebab kita terluang, banyak masa yang terluang. So jadi boleh share bersama Abang Lan apa yang aktiviti-aktiviti adik-adik kan semasa PKPB ni. Okey. Sebab ramai yang bila kita buat kajian, Perintah Kawalan Pergerakan ni banyak membantu kita mengeratkan hubungan kekeluargaan, hubungan di dalam keluarga. Sebab sebelum ni masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing sibuk dengan kerja, masing-masing sibuk dengan urusan sekolah dan sebagainya. Jadi bila waktu PKPB ni, waktu ni lah kita berhimpun kan. So memang perintah, ada hikmah banyak kalau kata kita pandang di sudut yang positif, sebenarnya ada hikmah buat kita. Sebab kita boleh berkumpul bersama keluarga balik pagi, petang, siang, malam kan. Yang sebelum ni kita nak jumpa pun, kalau dalam satu hari tu boleh kira berapa jam sahaja kan. Bagi remaja yang saya pernah berceramah di sekolah, satu hari berapa jam adik-adik jumpa dengan ibu bapa adik-adik. Okey. Pagi pukul 6.30 bangun, pukul 7 kita jumpa mak Sat. 7 lebih 7 suku kita dah pergi sekolah. Pukul 2 balik kita jumpa mak kita Sat. Pukul 3 kita sama ada tidur ataupun keluar. Maghrib baru balik petang pukul 7. Jumpa sekejap, makan dan minum malam, kemudian masuk bilik tidur dan sebagainya. Jadi kalau kita kira-kira balik, kita kalkulate balik dalam masa 24 jam satu hari, saya kira-kirakan tak sampai 3 jam kita berjumpa mak ayah kita. Mungkin ada yang lagi tingkat 2 jam ataupun 3 jam. Jadi bila berlakunya adanya PKPB ni ataupun PKP ni kan, kita, inilah masa untuk kita duduk bersama keluarga kita kan, bersama ibu ayah kita, right? Jadi banyak aktiviti-aktiviti yang kita boleh buat di rumah untuk mengelakkan kita bosan. Jadi adik-adik di luar sana ada yang nak share dengan saya apa aktiviti-aktiviti adik-adik semasa di rumah sekarang ni? Apa yang adik-adik buat? Kan ada yang baca buku, ada yang mengaji Quran, alhamdulillah. Dan ada juga yang memasak, buat kuih kan untuk dijual secara online dan sebagainya. Itu semua antara aktiviti-aktiviti yang sihat lah, aktiviti-aktiviti yang positif. Secara tak langsung dapat membantu ekonomi keluarga lah kan. Okey. Mungkin ada lagi boleh share dengan Abang Azlan apa lagi aktiviti-aktiviti. Dan apa yang perlu kita elak semasa PKPB ni. Jadi boleh share dengan amalan. Okey.
Kadang-kadang saya tengok ada ibu ayah yang orang kata mula bermain dengan orang kata game-game yang lama seperti dam catur, dam ulat, congkak dan sebagainya. Sebab banyak remaja-remaja sekarang yang tak kenal dah benda tu. Dah tak kenal dah benda tu. Jadi orang kata boleh come back balik kenangan-kenangan kan, dulu yang masa dulu kecil-kecil mak ayah buat kan, sebab anak-anak remaja sekarang dah tak kenal main guli dan sebagainya, dah tak kenal. Jadi waktu PKP ni kita boleh beraktiviti dengan mereka di rumah. Okey, alright. Macam saya kata tadi, apakah aktiviti-aktiviti kita boleh kekal aktif kita semasa kita di rumah. Okey, gunakan ruangan contoh Facebook dan sebagainya. Kita buat live bersama instruktor kecergasan kan. Sebelum kita orang kata apa, untuk kita workout, kita boleh live bersama ni instruktor kita. Kemudian orang kata melakukan kerja-kerja rumah. Okey, kadang-kadang kita sambil tengok TV pun kita boleh buat kan, kita boleh buat senaman, bebanan dan sebagainya. Okey, jadi itu yang bagi saya banyak aktiviti sihat kan. Alright, kalau ada adik-adik di luar sana yang nak share dengan Abalan, boleh share. Okey, mana nak tahu boleh jadi ikutan kepada adik-adik yang lain ataupun remaja-remaja yang lain. Okey, tapi yang pastinya kita kena amalkan norma baru apa yang telah disarankan oleh pihak kerajaan. Okey, macam contoh kerap cuci tangan. Okey, kalau kata kita keluar, jangan lupa hand sanitizer, jangan lupa memakai face mask dan sebagainya. Okey, itu semua yang orang kata untuk melindungi diri kita, untuk protect diri kita. Okey, Abang Hijau kita, betul ya Balan, saya bagi anak-anak main congkak, main kad dongki, main dam ulang, kadang-kadang jamming dengan anak-anak di rumah. Bagus. Jadi Abang Hijau dia mengembalikan zaman dulu-dulu kan. Contoh sekarang ni saya kalau tanya kanak-kanak ataupun adik-adik kita yang sekarang ni, kalau kita main permainan yang dulu-dulu, kita main kad, kita main bola retas, orang kad tu, sekarang ni dia tak jumpa dah benda-benda tu. Jadi kita boleh guna balik aktiviti tu, permainan tu kan, untuk kita orang kata mengimbas kembali ataupun orang kata viralkan kembali ataupun memperbaharuikan lagi kan. Jadi adik-adik tengok, ini apa ni, dulu tak ada pun, zaman mereka tak ada benda-benda macam tu. Okey, macam Abang Ijui, dia seorang ahli muzik, boleh jamming. So dia jamming dengan anak-anak di rumah. Alhamdulillah. Okey, jadi seronok kan. Jadi banyak lagi aktiviti kita bersama keluarga, bersama ayah, ibu dan sebagainya. Jadi kalau ada lagi yang nak share, boleh share bersama Balan. Okey, ada juga yang mewarna dan sebagainya, kan, mewarna dan sebagainya, buat pertandingan. Sekejap
Alright. Okay, I will back. I will back. Okay. Alright, ada lagi yang nak share dengan Abalan? Okay. Tapi sebab apabila kita buat game macam Abang Ijoy buat tadi, main kad, main congkak, kita boleh dari situ kita boleh menghadkan penggunaan media sosial, penggunaan gadget dan sebagainya untuk anak-anak kita. Sebab yang kita risau sekarang ni di kalangan remaja ataupun anak-anak, penggunaan internet sangatlah tinggi sampai tak ada waktu untuk kita kontrol mereka. Sebab kita tahu kanak-kanak bosan duduk di rumah. Jadi tanpa aktiviti-aktiviti yang macam Abang Ijoy buat tadi, so kanak-kanak tak ada pilihan lain hanya memegang phone, uh, itu sahaja. Jadi kalau kata kita ada aktiviti-aktiviti yang berfaedah, kita create satu aktiviti di rumah. Di situ kita dapat mengelakkan anak-anak kita untuk, orang kata, ataupun menghadkan penggunaan atau penggunaan gadget ataupun internet. Sebab perkara tu bila kita biarkan lama-lama amat membimbangkan lah. Sebab dia salah satu bukan aktiviti yang sihat. Jadi kepada remaja di luar sana, teruskan mengikut SOP yang telah ditetapkan, hidup secara sihat kan, jalani aktiviti-aktiviti yang sihat, okey, jaga jarak dan sebagainya kan, amalkan norma baru yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Okey. Mungkin ada lagi yang remaja-remaja ataupun ibu bapa yang nak kongsi bersama saya, apakah aktiviti-aktiviti anda sekeluarga, okey, apakah aktiviti-aktiviti anak-anak kita di rumah. Okey, kalau tak ada uh, apa, kalau dah tak ada share, Abalan akan orang kata sedikit, Abalan akan cerita sedikit. Okey. Jadi yang mana remaja yang berada di rumah, teruskan sukan dalaman ataupun indoor di dalam rumah. Okey, senaman ringan, okey, bermain pun kita boleh bermain untuk adik-adik umur 13, 14. Cuba kita bergotong royong di rumah. Itu adalah satu aktiviti-aktiviti yang baiklah. Jadi yang mana nak mendekatkan diri dengan ilmu agama, inilah masanya. Okey. Membaca buku dan sebagainya, itu semua aktiviti-aktiviti yang sihat lah. Jadi sampai di sini saja perkongsian Abang Azlan. Abang rasa adik-adik semua faham. Okey, jadi teruskan ikut SOP-SOP yang telah ditetapkan. Okey, sebab kita nak membendung penyakit COVID-19 ni. Jadi terima kasih juga kepada Froliner yang sanggup bersengkang mata, okey, menjaga
negara, menjaga masyarakat. Jadi sampai di sini saja perkongsian Abang Azlan. Kita akan jumpa di minggu hadapan untuk live seterusnya, dan juga topik-topik yang kita boleh share bersama. Jadi Abang ingin mengucapkan terima kasih kepada yang menonton. Okey, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.